Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 15, baris yang ke-13 daripada bawah. Surat 15, baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala. Dan demikian lagi ni yakni seperti mustahil di atas Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan ketiadaan kehendak. Mustahil atas Allah Ta'ala bahawa menjadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu daripada alam serta zuhul. Arti zuhul lupa. Dan makna zuhul, arti zuhul lupa. Dan makna lupa pula, iaitu ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Kemudian hak Jawi itu ada serta zuhulnya pula tu, hak tu hak kurungan, tak ada tu. Arti zuhul lupa. Dan makna zuhul iaitu makna zuhul ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Atau serta ghafalah, menjadi Allah Ta'ala kan sesuatu dalam alam serta ghafalah. Arti ghafalah lalai. Lalai ni sama ada terdahulu ilmu atau tiada. Dan demikian lagi seperti mana terdahulu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu daripada alam dengan tiada kehendak. Mustahil atas Allah Ta'ala bahawa menjadikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu daripada alam ni serta zuhul, artinya lupa. Dan makna lupa iaitu ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Ini masih lagi pembicaraan lawan kepada sifat iradah. Lawan pada sifat iradah ni karahah. Karahah dengan makna Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa Allah Ta'ala kehendak. Dan mustahil juga Allah Ta'ala menjadikan sesuatu daripada alam serta zuhul ataupun ghafalah. Ini semua bicara lawan iradah. Allah menjadikan itu tetap dah. Kita berpegang sifat kudrah dan kita berpegang akan hukum sifat lawan pada sifat kudrah, iaitu lemah. Lepas dah hak dahulu. Sekarang ni bicara lawan iradah. Sebelum tu bicara lawan kudrah, ajzun. Sebelum tu bicara lawan wahdaniyah, berbilang. Kita pegang kejap dah, mustahil berbilang pada perbuatan dengan bahawa ada perbuatan yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah. Kita berpegang dah, lemah Allah tu mustahil. Apa ni lemah? Mustahil ada sesuatu yang berlaku yang bukan ianya perbuatan Allah. Kalau ada sesuatu yang berlaku ianya bukan perbuatan Allah, itu dia panggil ajzun, lemah. Kita pegang kejap dah. Tentu Allah tidak lemah. Dengan baru kita berpegang, tentu sungguh Allah esa pada perbuatan
dan tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat kudrah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Sesat situ. Sifat wajibnya Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat wajib. Sifat wajib yang ke-8 iradah, kehendak, dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, yang menjadikan segala-gala perkara sebagaimana yang Allah kehendak, yang Allah tentukan pada azal. Itu sifat wajib, sifat iradah. Mustahil pula ni Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa kehendak Allah. Mustahil sama sekali. Ada kefahaman yang berpegang Allah menjadikan sesuatu tanpa Allah kehendak. Mu'tazilah. Dia berpegang perkara jahat yang berlaku Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Hamba yang memilih sendiri untuk kufur dan maksiat, maka hamba pun kufur dan maksiat. Berlakunya perbuatan kufur maksiat, barulah balik semula kepada perbuatan Allah yang bersifat kudrah, tapi Allah tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah yang masyhur berkaitan dengan perkara jahat, dinafikan qada juga, tidak dinafikan qadar. Qadar tu perbuatan Allah, kudrah. Jadi Mu'tazilah berpegang berlakunya perkara jahat adalah datang dari qadar, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Masih lagi keesaan pada perbuatan, tapi Allah menjadikan perkara jahat qadar, kudrah, tapi Allah tidak qadakan, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah. Kita dak Allah menjadikan serta Allah kehendak. Mustahil Allah menjadikan sesuatu daripada alam serta Allah tidak kehendak. Jadi Mu'tazilah perkara jahat yang berlaku Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Itu mustahil sama sekali. Apabila perkara jahat yang berlaku tu Allah kehendak, Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah putuskan, jadi berlakunya perkara jahat itulah qada qadar. Dah kita dipaksa terikat dengan qada qadar lah. Lepas tu Allah tentukan, lepas tu kita boleh lari ke lain. Sekarang Mu'tazilah dia menafikan terus iradah pada perkara jahat. Dia menafikan terus kehendak Allah hanya pada perkara baik, dan Allah menjadikan. Perkara jahat Allah tidak kehendak, tapi Allah menjadikan. Allah hanya mengetahui perkara jahat, Allah tidak kehendak. Hak berat lagi sekarangnya, Allah kehendak, Allah tentukan. Betul? Kita tak terikat, kita tidak dipaksa, kita boleh pilih perkara baik ataupun jahat. Tidak, tu lagi berat. Mu'tazilah kena faham betul sini. Allah menjadikan perkara jahat serta karahah, dengan makna Allah tidak kehendak. Mustahil begitu. Ada Mu'tazilah berpegang begitulah. Allah menjadikan perkara jahat, tapi Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui. Kalau tolak mengetahui, itu kafir terus. Tolak mengetahui, itu habis. Itu kafir terus lah. Hamba memilih kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, Allah pun tak tahu. Saat hamba memilih kekufuran dan kemaksiatan, baru Allah tahu. Itu kafir terus. Mu'tazilah ni khilaf pada kafir. Mu'tazilah tidak menafikan tahu. Allah mengetahui hamba akan memilih kekufuran dan kemaksiatan, tapi Allah tidak kehendak. Hamba yang memilih sendiri. Apabila hamba melakukan kejahatan, berhasillah perkara jahat, Allah menjadikan, balik semula pada qadar kudrah, ni Allah menjadikan. Tapi kalau Allah tidak kehendak perkara jahat, berlaku perkara jahat, Allah tidak menjadikan, tu Mu'tazilah lain pula. Tu jadi dua kali Mu'tazilah dah lah.
Perkara jahat yang berlaku Allah tak kehendak. Ini Mu'tazilah yang khilaf kafir ataupun berdosa besar. Lepas tu berlaku perkara jahat Allah tak buat. Lucu kudrah, lucu wahdaniyah pada perbuatan. Berpegang Allah lemah, berpegang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jeng pula situnya. Sekarang ni Mu'tazilah perkara jahat mereka tolak kehendak kudrah wahdaniyah pada perbuatan. Tetap Allah yang menjadikan. Tapi kalau perkara jahat Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Berlaku perkara jahat Allah tidak buat, hamba buat sendiri. Tu kena kira lain pula tu. Itu Mu'tazilah yang kedua pula tu. Dah hamba menjadikan sendiri itu menjadikan macam mana? Kan Tuhan letakkan kudrah dia hamba, dengan kudrah tu hamba menjadikan. Tu Mu'tazilah keadaan lain pula. Hamba menjadikan sendiri-sendiri tidak berkait dengan kudrah Allah. Tu kafir ijma' ulama pula. Tu kita bicara dahulu. Kan mutasi pada perbuatan, kan mufasir pada perbuatan dahulu. Sekarang ni selesai dah. Berpegang keesaan pada perbuatan, tidak sama sekali berbilang pada perbuatan. Berpegang Allah yang bersama kudrah yang menjadikan segala-gala. Berpegang tentu tidak ada perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Kalau ada perkara yang berlaku yang ini bukan perbuatan Allah, jadi Allah Ta'ala lemah, mustahil macam terpegang kejap dah. Allah yang keesaan pada perbuatan, yang bersama kudrah yang menjadikan segala-gala perkara baik ataupun perkara jahat. Mustahil Allah yang menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Umpama Mu'tazilah perkara jahat Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Timbul sekarang ni Allah kehendak perkara jahat, Allah tentukan perkara jahat. Betul? Kita tidak dipaksa, tidak terikat dengan kehendak ketentuan Allah. Allah tu nak duduk mana pula tu? Duduk mana pula tu? Sekarang ni kita bicara sifat mustahil. Allah yang menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Umpama Mu'tazilah berpegang perkara jahat yang berlaku Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Allah tidak tentukan, Allah tidak qadakkan. Allah hanya mengetahui. Dengan alasan akal Mu'tazilah. Tiba-tiba perkara baik, perkara jahat. Jadi perkara jahat qada qadar. Perkara jahat Allah kehendak. Perkara yang berlaku Allah tentukan. Tapi kita tidak dipaksa, tidak terikat dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Kita diberi kebebasan untuk memilih perkara baik ataupun perkara jahat. Lepas tu kehendak Allah duduk mana? Ketentuan Allah duduk mana? Kita ni tidak terikat. Jadi Allah kehendak buat apa kalau kita tak terikat? Ni jadi Allah nak duduk mana ni? Sekarang ni Mu'tazilah atau senang. Perkara yang berlaku Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak, Allah tidak tentukan. Sesat situ Mu'tazilah. Dah perkara jahat qada qadar. Apa makna qada? Kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi perkara jahat kehendak dan ketentuan Allah. Tapi kita tidak dipaksa ataupun terikat dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Lepas tu kehendak Allah tu betul mana jadi ni? Jadi kehendak Allah, ketentuan Allah ni terlucu. Ni dengan Mu'tazilah yang tolak kehendak ketentuan ni kok. Lagi sesat. Lagi punah. Mu'tazilah senang-senang. Perkara jahat yang berlaku Allah menjadikan keesaan pada perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Tapi Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Jadi tak kait dengan Allah Ta'ala lah sini ni. Perkara jahat yang berlaku ni Allah tak kehendak, Allah tidak menentukan. Jadi lucu daripada Allah Ta'ala. Tapi berlaku balik pada Allah juga, Allah buat pula. Gitu. Tiba-tiba perkara jahat qada Allah. Mudah je nak fahamnya qada Allah.
Lepas tu qada kehendak Allah, ketentuan Allah. Lepas tu kita tidak dipaksa ataupun terikat dengan kehendak Allah. Lepas tu kehendak Allah duduk mana? Lepas tu kita boleh pilih hak lain. Kita siapa? Oh, ni bukan tergelincir dah ni. Oh, ni terjun gaung terus ni, tak jumpa terus ni. Gelincir babah tepi-tepi tu nampak lagi. Oh, ni dah ni hilang terus, masuk gaung terus. Senyap. Mu'tazilah Allah tidak kehendak, Allah tidak tentukan. Hamba memilih sendiri, Allah hanya mengetahui. Pada azal hamba akan memilih kejahatan, kufur dan maksiat. Sekarang ni perkara jahat qada Allah, dengan makna kehendak Allah, ketentuan Allah. Tapi kita tidak dipaksa, tidak terikat dengan kehendak Allah. Kita bebas memilih nak buat perkara baik ataupun perkara jahat. Jadi di mana duduk kehendak dan ketentuan Allah? Di mana duduk kehendak dan ketentuan Allah? Saja gitu je. Saja je. Oh tu tak tahu gamuk nak cerita kalau seumpama tu. Nak cerita macam mana? Oh, kalau makna kehendak, ketentuan tu makna hamba dipaksa terikat dengan kehendak Allah. Allah berlaku perkara jahat, Allah hukum, jatuh zalim Allah. Waktulah akal Mu'tazilah. Tapi kenapa perkara jahat tidak dinafikan kehendak dan ketentuan Allah? Lagi mudah jadi Mu'tazilah terang-terang. Tak, ahli sunnah perkara jahat kehendak dan ketentuan Allah. Lepas tu kehendak dan Allah maksud dia apa? Maksud dia kita tak terikat, kita bebas. Kata faham kedok akidah ni. Kenal Tuhan kedok. Kita nak pergi ke mana? Tuhan kedok, Tuhan tentukan. Lepas tu perkara jahat. Lepas tu kita lari daripada kehendak Tuhan. Gitu. Lepas tu kehendak Tuhan duduk mana? Tak ada nilai. Kita boleh sebebas-bebasnya memilih perkara yang baik. Lari daripada kehendak Allah. Oh, kalau gitu kau tak ada apa power sungguh Hak Mu'tazilah Tuhan tak kehendak, Tuhan tak tentukan, tu berat dah. Tapi itu senang-senang. Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak tentukan, tak ada qada Allah pada perkara senang. Tapi ni Tuhan kehendak, Tuhan tentukan. Tapi kita bukan dipaksa, terikat dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Kita diberi kebebasan nak pilih baik pun boleh, nak pilih jahat pun boleh. Jadi apa dia kehendak dan ketentuan Allah kalau seumpama tu? Apa dia kehendak dan ketentuan Allah kalau seumpama tu? Tak bernilai. Tak bernilai. Hamba boleh pilih sendiri, lari daripada kehendak dan ketentuan Allah. Oh ni tak tahu gamuk lah nak cerita. Kalau faham gini kau, Mu'tazilah tu senang-senang. Tak ada kehendak, tak ada ketentuan Allah pada perkara jahat. Sekarang ni perkara jahat, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Tiba-tiba yang Allah Ta'ala kehendak, yang Allah Ta'ala tentukan, kita tidak dipaksa, tidak terikat. Kita bebas memilih buat perkara baik ataupun buat perkara jahat. Kita bebas sampai simpan 3, nak pergi masjid buat perkara baik pun boleh, nak pergi tempat joget buat perkara maksiat pun boleh. Tidak terikat dengan kehendak dan ketentuan Allah. Jadi orang ni tak faham langsung ni, tak faham apa makna kehendak, ketentuan, tak faham. Akhirnya kalau hamba tu terikat dengan kehendak dan ketentuan Allah, berlaku hamba dihukum kerana kejahatan yang mari daripada kehendak dan ketentuan Allah yang kita terikat, jatuh zalim Allah. Itulah anak putih Mu'tazilah terang-terang. Bukan anak putih dah, memang Mu'tazilah dah. Itu akal Mu'tazilah. Oh ni sesak sangat ni, karuk sangat.
Dan ajaran seumpama ni lah, kalau dia highlightkan pada masa sekarang, maka dia angkat kepujian tinggi-tinggi. Alhamdulillah saya faham, alhamdulillah saya faham. Hok tukang balah. Tak ada seorang pun tegur, salah pegangan tu. Sebab apa? Jelas-jelas Mu'tazilah gitu. Tapi dok, ramai-ramai yang tukang dengar tu, yang tukang dengar TikTok bagi sekarang ni dah. TikTok ke rakaman ke hok berbentuk pengajian agama ni, tauhid pula ni, orang pesen mana? Orang pesen minat agama lah. Kalau orang pesen tak minat agama semayang bang pun dok, dia dengar dok kalau hok TikTok yang berbentuk tauhid ke akidah ke, dia dengar dok. Mungkin dengar juga dok, dia dengar ambil ilmu mungkin. Jadikan pegangan. Hak tak semayang tu kesalahan hak pekoh. Mungkin wallahu alam lah. Tapi kalau kita sebut cara ekah agak, orang hak suka tengok hak TikTok, hak tauhid akidah ni, kemudian we respond pula, sebab yang tengok tu ramai puluh-puluh ribu. Yang respon kita katalah 500 ke 1000 ke wallahu alam lah gitulah. Yang tengok puluh-puluh ribu, yang respon 500 kita letak 1000 lah. Kalau tengok 50,000, respon 1000, 50 orang, seorang je respon. Seorang ni minat sangat ni respon ni. Kalau tak minat mana dia, dengar saja je. Jadi kalau lah 50 orang, 50,000, seorang hok respon daripada 50 orang, mana 1000 yang respon, makna seorang ni setara mana minat dia. Minat sungguh lah ni, sebab dia respon, dia balas. Tapi balas agak guk lah kan kalau kita katalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa nak jadilah? Ini fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Yang salah terang-terang akidah, tidak ada respon balas daripada orang agama yang lain, dan orang ramai yang respon, yang menunjukkan begitu minat, tak ada sedar pun. Lepas tu takdirlah, adalah kalau kata seorang, pengajaran ni salah pegangan ni, kena baluh lalu lah. Kena baluh lalu lah. Kalau ada hak berani ni, apa? Letang. Ada orang ni komen, ini pegangan ni salah, kena lalu lah. Kamu siapa? Yang cakap tu orang alim, orang hak ramai orang tu. Kamu siapa? Kalau kamu lah mengajar. Kena lalu lah. Ada ni. Nak duduk mana sebenarnya? Tuhan kehendak, Tuhan tentukan. Tapi hamba tidak dipaksa, tidak terikat dengan kehendak dan ketentuan Allah. Mana qada Allah ni, setara mana qada Allah ni? Mu'tazilah dia tolak teguh kehendak dan ketentuan Allah pada perkara jahat. Kenapa hujungnya kalau Allah kehendak, Allah tentukan, berlaku Allah hukum, jadi zalim Allah. Itulah akan Mu'tazilah popularnya. Itu senang-senang. Tapi nak itu kata kehendak ketentuan ni macam mana? Waktu saya biasa buat bandingan gini. Kehendak mak ayah. Mak ayah pun netu. Mak ayah pun netak. Satu-satu perkara. Anak boleh canggah. Boleh kan? Ada anak yang tak boleh canggah. Ada anak yang boleh canggah. Sekarang ni, ini kehendak ibu bapa. Ibu bapa netu netak dah ni. Jangan duk pandai-pandai. Jangan duk pandai-pandai pilih orang lain. Kalau ibu bapa tu power lah. Maknanya anak tak pandai ketik. Ya je lah. Walaupun hati tak kenang pun. Kan? Tapi kalaulah ibu bapa kehendak seumpama tu netu netak dah mutu dah. Tapi kadang-kadang anak boleh canggah. Anak kata saya besar dah, saya bebas memilih hak saya sendiri. Sebab apa? Sebab kehendak ibu bapa, kentuan ibu bapa kengit, terlucu kawalan. Pun kita panggil malu dah ibu bapa tu. Malu dah ibu bapa. Orang tanya balik, ke mana gitu? Terbincang dah kan?
Kata kamu sudah setuju dah seumpama tu. Yelah tu kehendak kami mak ayah. Kami netak gitu nak orang anak tak mengikut. Orang kata orang kita mak ayah. Gitu je kamu mak ayah. Kehendak kamu, ketentuan kamu, anak canggah, kamu gitu je. Orang dia gitu, orang kata kita. Komang dah kita ni kengi dah orang bagi kita mak ayah. Tak ada kawalan. Itu kalau kita sebagai mak ayah pun orang dah. Nama kita Allah kehendak, Allah tentukan. Hamba boleh canggah, boleh pilih hak baik, boleh pilih hak jahat semula, pilih baik pun boleh. Dah panggil tak canggah gitu. Dah hamba tidak dipaksa, tidak terikat. Kalau hamba tidak dipaksa, tidak terikat dengan kehendak Allah, tak ada kehendak lah. Tak ada ketentuan lah. Hamba sebebas-bebasnya mutlak. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah. Balik sinilah kita bicara sekarang. Terang-terang Mu'tazilah. Dia nak kena faham dulu hak bicara hak sifat 20 ni. Bicara bab keesaan pada perbuatan lawang dia, kudrah lawang dia, iradah lawang dia, kejap qada qadar, mati waktu dulu. Sesat situ dulu. Barulah pergi kepada perbuatan ikhtiari ittirari. Kena bicara semula pula tu. Sebab kalau kita balik kepada hak hakikinya, tak ada ikhtiari ittirari. Ittirar belaka kita ni. Dipaksa terikat dengan qada qadar. Itu je lah. Lagi mana lagi? Ada ni. Mati di wahdannya pada perbuatan, lawang dia, kudrah lawang dia, iradah lawang dia, kejap dah qada dan qadar. Mana? Tak ada ah. Majbur belaka ni. Ittirar belaka. Terikat dengan qada qadar. Bukan kata terikat. Yang berlaku ni pun tak ada kena-kena dengan kita. Qada qadar belaka. Kemudian barulah pergi kepada bahagian perbuatan hamba. Hak pada zahirnya ikhtiari, hak pada zahirnya ittirari. Tapi pada batin hakiki qada qadar, ittirar belaka, majbur belaka, dipaksa terikat dengan qada qadar. Jadi kena mati dulu hak qada qadar ni. Hak wahdaniyah pada perbuatan kudrah, iradah, ilmu kena mati dulu. Barulah rinci pula. Banyak ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Allah menyandarkan sembah, minta pertolongan kepada hamba. Maka hamba wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba mati di qada qadar. Itulah pilihan hamba, itulah qada qadar. Bukan pilihan hamba terdetik di hati pun qada qadar. Usaha hamba, bukan usaha hamba berkelip mata bergok nadi pun qada qadar. Sekalian qada qadar mati di rukun yang keenam. Sekalian perbuatan Allah, sekalian kehendak Allah, mati di wahdaniyah pada perbuatan kudrah iradah. Kau nak pergi pada ikhtiari ittirari. Ya faham dulu di qada qadar ni. Hak Tuhan belaka. Mana apa ni? Hak berlaku ni, hak Tuhan belaka baik jahat. Kan kita hamba ada pilihan pada zahir. Nak pergi ke masjid, memilih dengan sebab pada zahir kita bebas memilih. Subuh ni nak jemaah di masjid boleh, nak sembahyang di rumah boleh, kakak samu tidur subuh nak sembahyang pun boleh. Bebas memilih pada zahir. Tapi apa yang dipilih itulah qada qadar. Hanya bebas pada zahir, pada batinnya terikat dengan qada qadar. Tu je. Mana mai ke masjid pagi ni duduk belajar pagi ni memang pada zahir. Kita yang memilih sebebas-bebasnya, tidak dipaksa, tidak terikat pada zahir.
Pada batin hakiki balik kepada qada qadar. Ni pada batin kita bicara sekarang. Mustahil Allah yang menjadikan tanpa Allah kehendak. Mustahil. Allah kehendak tapi kita boleh lari pula. Oh tu lagi jeng tu. Jeng kering tu tu. Tu kata fahamnya kok manalah. Jauh sangat tu. Dengan rukun yang kena qada qadar pun jauh, dengan bicara sifat 20 pun jauh sangat lari. Kehendak tentu Allah ni maksud dia apa? Allah kehendak, Allah tentukan, Allah tentukan perkara jahat. Lepas tu kita boleh lari pula ke lain. Mula kita bebas, mana boleh canggah. Kita canggah lari daripada ketentuan Allah. Okey, Allah tentukan pada azab dibuat perkara jahat. Contohnya Allah tentukan pada azab dia pergi tempat joget. Contohnya, Allah tentukan pada azab dia pergi tempat joget. Kemudian dia pilih pergi masjid. Sebab apa? Sebab tak terikat dengan ketentuan Allah. Sekarang dipilih pergi masjid tu, gerak diam ke masjid tu siapa buat? Hamba buat sendirilah. Tu jeng awal-awal dah. Tak ada kudrah. Kita bicara sekarang Allah menjadikan. Allah yang menjadikan dia ke masjid. Jadi Allah menjadikan barang yang tidak Allah tidak kehendak. Mana pula Allah Ta'ala ni? Sekarang kita ambil dulu. Allah kehendak pada azal, Allah menentukan pada azal, hamba ni akan pergi tempat maksud tempat joget. Ada ni. Sampai perjalanan ke kiri ke tempat joget, ke kanan ke masjid. Hamba tak terikat. Hamba pun pergi ke kanan. Dia pergi ke tempat joget ke kiri. Hamba bebas. Hamba pun bergerak ke kanan. Jadi satunya tak terikat dengan kehendak Allah. Allah kehendak-kehendaklah Allah. Tapi dia nak pilih ke kanan. Dia bergerak ke kanan tu siapa buat? Hamba buat sendirilah. Tu jeng awal-awal. Mensyirik ke Allah pada perbuatan, berpegang Allah lemah. Sebab hamba yang buat sendiri, bukan perbuatan Allah. Ke kanan pun Allah buat juga. Dan Allah buat akan barang yang Allah tidak kehendak. Allah buat akan barang yang kamu kehendak. Allah kehendak ke tempat joget. Dah. Aku kehendak ke masjid. Allah pun turut perbuatan kehendak aku. Allah pun buat jadi aku pergi masjid. Jadi kehendak Allah ke tempat joget, Allah tak buat. Allah buat ikut kehendak kita. Ni kata ni berat sangat ni. Nampak dah situ? Sekarang Allah kehendak, Allah tentukan pada azal, hamba ni akan melakukan perkara maksiat ke tempat joget. Kita contohlah sampailah perjalanan ke kiri ke tempat joget, ke kanan ke masjid. Bebas. Nak pulang ke kiri pun boleh, pulang ke kanan pun boleh, nak U-turn balik pun boleh, nak senyap situ pun boleh. Dan siapa di simpan 3 tu senyap situ, orang hang belakang tau. Boleh je, kau tak tahu dia tidur situ. U-turn balik pun boleh. Memang bebas memilih. Tak, sekarang Allah kehendak tempat joget. Dah. Kita pilih nak ke masjid. Kenapa nak pilih tempat joget? Allah yang kehendak ke tempat joget. Aku pilih ke masjid. Maka pulah ke masjid, bergerak ke masjid. Bergerak tu siapa buat? Kalau bergerak tu hamba buat, bukan Allah buat, jeng awak. Mensyirik ke Allah pada perbuatan, Allah lemah jadinya. Sebab yang berlaku tu bukan perbuatan Allah. Dah. Allah buat. Allah buat berat juga, lagi berat. Allah buat akan kebaikan yang hamba kehendak. Allah tidak buat akan kejahatan yang Allah kehendak. Bagaimana buat situ? Allah buat akan kebaikan yang hamba kehendak. Allah meninggalkan akan kejahatan yang Allah kehendak. Jadi Allah pun turut hamba, bukan tu kehendak Allah sendiri. Nak duduk mana? Ni memang balik awal sungguh lah ni. Ni memang jengkering sungguh ni. Tak faham lah macam mana boleh jadi jatuh gaung sedalam tu. Berat sangat seumpama tu.
Kalau Mu'tazilah awal-awal Allah tidak kehendak, Allah tidak tentukan, Allah hanya mengetahui. Tapi hamba pun ke kiri ke tempat joget, itulah perbuatan Allah. Atau Mu'tazilah. Tapi kalau ke kanan ke masjid, itu baru Allah kehendak pada azan. Tapi Allah tak kehendak ke masjid. Allah mengetahui hamba akan ke tempat joget, tapi Allah tak kehendak. Tapi hamba ke kiri ke tempat joget, itulah perbuatan Allah. Allah menjadikan. Atau Mu'tazilah. Tapi kalau Allah kehendak ke tempat joget ke kiri, tapi hamba tak terikat, tidak dipaksa dengan kehendak Allah, hamba bebas memilih, hamba pilih ke kanan ke masjid, Allah pun buat ke kanan, Allah ikut kehendak hamba, Allah tinggal kehendak Allah. Allah nak duduk mana gitu. Jadi kena kemas situ dulu bab ini perbuatan dan kehendak Allah, mati dulu barulah syariat membahagikan perbuatan hamba ada dua. Perbuatan ikhtiari, perbuatan ittirari. Ikhtiari hamba memilih, pada zahir juga. Pada batin hakiki ittirar belaka. Hakikatnya ittirar belaka. Dia panggil jabariyah batinan tu. Hakikatnya dipaksa terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya qada Allah Ta'ala. Manapun ittirar, dipaksa terikat dengan kehendak Allah. Yang berlaku ni perbuatan Allah, bukan setakat terikat, tak ada apa-apa pun kita pada hakikinya. Yang berlaku saat-saat ni lah, datang daripada qada dan qadar. Tu je lah. Lagi duduk di tu hukum yang ke-6 tu. Nak kejap molek yang kita bicara sifat 20 sekarang. Taulah pergi pada bicara hak perbuatan ikhtiari. Wajib berpegang hamba memilih kebaikan dan kejahatan. Wajib berpegang hamba yang berusaha melakukan kebaikan dan kejahatan. Hamba yang memilih sebebas-bebasnya pada zahir, tapi itulah qada qadar. Allah mengqadakkan kebaikan, iman dan taat. Allah mengqadakkan pada azab syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengqadakkan pada azab jahat, kufur dan maksiat. Allah mengqadakkan pada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik pula setangga situ, syurga neraka Allah telah kehendak pada azab, pelik pula jadinya. Ni pun orang belakalah. Jadi syurga neraka Tuhan terkendak dah. Lepas tu kita apa? Macam sekarang lah. Hak nak belajar, hak tak mau belajar, hak tak tahu je. Itu yang berlaku sekarang. Kalau tidak belajar ilmu tauhid, kalau tak belajar ilmu fardhain tauhid, kewajipan belajar ilmu fardhain tauhid ini lebih besar daripada kewajipan belajar ilmu fardhain fiqh tasawuf. Tapi wajiblah ke, kewajipan lah ke, fardu ain lah ke, tauhid pun fardu ain, fiqh pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Tiga-tiga ilmu ni tak boleh nak ceratan kan. Tapi antara ketiga-tiga ilmu ni, yang paling besar kewajipan adalah fardu ain tauhid. Sebaliknya, meninggalkan kewajipan belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, dosa besar. Tapi besar dan besar dosa, paling besar dosa kalau meninggalkan belajar fardhu ain tauhid. Dosa besar. Akidah pula salah. Dosa besar yang lain. Maknanya kalau Tuhan takdirkan mati dengan akidah seumpama ni, tak belajar seumpama ni, memanglah mana ke tempat dia? Neraka lah. Ada ni. Bila akidah terpesong saja, semayang bang comel pekoh sekalipun, haji umrah comel pekoh sekalipun, tak terima langsung. Bukan kalau salah pegangan tu kapit ijma' ulama, semayang tidak sah, kena qada semula. Haji umrah tidak sah, kena pergi semula Mekah tu. Bayangkan
Kalau hak salah pegangan hak kafir ijma' ulama kekal neraka selama-lamanya. Tapi kalau Allah qadakkan dia gitu sampai ke mati, gitulah bagian dia ni. Nerakalah bagian dia. Tapi ini bahagian iman, bahagian akidah. Siapa kita tak tahu. Kalau bahagian zahir, Allah dia tak sembahyang sampai ke mati. Itu tahta masyiatillah lah, atas kehendak Tuhan. Tuhan nak ampun ke macam mana. Tapi zahir ke Allah lah, sampai ke sudah tak semayang-semayang, sampai ke sudah tak puasa-puasa, hidup dia berjudi minagak je hidup dia. Serah ke Tuhan lah. Daripada zahir ke berat lah. Pada zahir ke itu semua perbuatan yang dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Tapi itu masing-masing. Itu kita boleh nampak. Tapi kalau bab iman akidah ni masing-masing. Kalau tak belajar ilmu tauhid, kalau akidah tu comel dah, alhamdulillah. Tapi kalau orang hak akidah comel, dia belajar ilmu tauhid, dia akan belajar tauhid sampai bila-bila. Hak ghaliknya, hak kebanyakan tak semua sekalipun, orang lari daripada ilmu tauhid ni, dia tak minat langsung. Dia tak ambil langsung ilmu tauhid. Ada. Kalau pekoh dia belajar. Kalau tauhid dia tak ambil. Dia tak minat, dia kata. Tak berehi, payuh dia kata. Orang boleh cakap gitu. Tak minat, tak berehi, payuh. Masjid berjemaah lima waktu. Kalau kuliah dia pilih. Kuliah pekoh dia ikut. Tapi kalau tauhid dia lagi. Itu bahagian dia. Sebab dia tak nampak. Bicara sifat dia pun dia tak nampak. Hak fardhu ain pun tak faham. Hak sifat 20 hak payah tu fardhu kifayah, hak payahnya. Dah tak? Hak fardhu ain pun dia tak ambil. Itu bahagian dia. Itu kena Allah pada azab hakikilah. Orang yang seumpama ni, kenapa kamu tidak belajar tauhid? Allah kehendak pada azab. Tu dah sebesar yang lain pula tu. Menyandarkan kejahatan dia kepada qada Allah, tu dah sebesar yang lain. Tapi nak ceritanya, itu bahagian dia. Bayangkan kalau Allah qadakkan sampai ke mati. Itulah. Syurga neraka Tuhan telah letak dah pada azal. Tuhan letak dah. Orang yang bahagia, orang celaka Tuhan letak dah pada azal. Orang yang bahagia, ahli syurga Tuhan letak dah. Orang yang celaka, ahli neraka Tuhan letak dah pada azal. Hak mana Tuhan tetapkan pada azal orang bahagia, Allah tak akan buka jalan ilmu. Yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya, kata Nabi. Allah akan ilhamkan, Allah akan buka jalan kepada mereka, akan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang bahagia, ahli syurga. Wa man yurid ini man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala kehendak hidayah, Allah akan buka dada dia kepada agama Islam. Man yuridillahu bihi man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang telah mendaki oleh Allah bahawa Allah berhidayah akan sesiapa, nescaya Allah akan buka dadanya kepada Islam. Allah buka hati dia, Allah buka dada dia nak memahami akan usuluddin, usul agama pegangan. Allah buka dada dia. Famai surah Al-An'am 125, famai yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Famai yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Siapa yang telah, maka mereka yang mendaki oleh Allah akan bawa Allah Ta'ala menghidayahkan akan mereka. Nescaya Allah akan melapangkan dada. Allah buka dada dia untuk agama Islam, merangkumi akidahnya, pekoh tasawufnya. Tak akan buka dada nak belajar terutama sekali usul agama tauhid pegangan. Memang ada orang yang memang dia tak tinggal sifat 20. Walaupun cari dah kitab dia hak dia buka tu, kita tengok Allah lebu dah berapa kali dia belajar dak tahulah. Tamat dah kitab tu. Mari siapa mengajak, dia nadah. Mari siapa mengajak, dia nadah. Tak kecil-kecil lah. Orang kampung tak ngaji, tak besar-besar ngaji, tak kecil-kecil. Berapa kali dah dengar, tak tahu dah berapa kali dia kata. Tak kira berapa kali pun dia kata. Orang ajak, saya nadah.
Dia nak begitu. Sebab apa? Ini usuluddin. Tuhan kendak hidayah. Jadi Tuhan kendak pada azal dia orang yang bahagia. Tuhan akan buka jalan ilmu. Sebaliknya wa yuhramul ashqiya, dan diharamkan akan ilmu akan mereka yang takdirkan pada zat orang yang celaka. Ahli neraka Tuhan tak akan buka jalan ilmu. Sambungan ayat tadi surah An'am ayat 125 tadi, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadru dayiqan haraja. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa Allah nak menyesatkan akan sesiapa, nescaya Allah tak akan jadikan dada dia sempit, sesak, tak terbuka. Tak nampak. Dosa besar tu tak belajar Fatihah Tauhid, tak buka hati. Akidah salah, dosa besar pula, tak buka hati. Akidah salah semayang kamu, puasa kamu, haji pun kamu tak terima, tak terbuka hati. Tak ada siapa pun. Dosa besar tu tak belajar Fatihah Tauhid. Ya, awak dah tahu je. Dosa besar, awak dah tahu je. Akidah salah, dosa besar lain pula. Dosa besar akidah salah ni lebih besar dari dosa besar tinggal semayang lagi. Dosa besar akidah salah ni lebih besar dosa besar tinggal puasa lagi. Lebih besar dosa besar berjudi, menarut, berzina lagi. Dan dosa besar akidah salah malaikat catat setiap saat. Berat ni. Pada peduli je, macam lembu kenyang gitu je. Akidah salah ni bukan dosa besar saja. Semayang, puasa, zakat, haji tuan tak terima, awak dah tahu je. Ya ja'al sadayikan haraja. Nescaya Allah Ta'ala menjadikan dada dia sempit, sesak, tak terbuka. Sebab apa? Sebab Allah mengharamkan ilmu kepada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Dan kita maklum pula, ramai ahli neraka daripada ahli syurga. 1000 orang, seorang saja ahli syurga, bakinya ahli neraka. Begitu. Ini hakikat dia gitulah. Jadi apabila kita ni terbuka hati nak belajar bab akidah, belajar, beriman, beramal, itulah sebesar-besar kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hak wak erti je tu, tugas kita hanya beri nasihat. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mengajar sekadar kita mampu. Ada ni. Tapi bahagia, celaka Tuhan telah tetap dah pada azal, mustahil berubah sama sekali. Itu je. Itu pegangan kita. Baik iman dan taat, syurga, qada azali, mustahil berubah. Jahat, kufur, maksiat, balasan neraka, qada azali, mustahil berubah. Macam mana? Macam hak berlaku sekarang. Macam hak berlaku sekarang lah. Hak kafir tu nak bilang dah. Hak Islam pula. Berapa kerap hak mari masjid. Berapa kerap masjid pula. Berapa kerap pula masjid tu hak nak dengar, nak belajar. Terkadang berjemaah di waktu di masjid pun sebut kata ilmu dia buat musuh. Kata macam-macam pula kau mengajar. Gitulah. Hak berlakunya. Hak main masjid di berjemaah di waktu dah. Tapi kalau bab ilmu, tak belajar satu hal dah, dibenci pula kepada majlis ilmu. Dia tahap orang gitulah. Ada orang contoh, dia tak semayang. Dia tak semayang, dosa besar kita maklum lah tu. Tapi ada orang hati dia, orang semayang dia suka. Dia kadang-kadang semayang tak lagi. Tak apalah mu pergi semayang, aku jagalah tempatmu. Ni dia tak semayang. Tapi dia hati dia terima orang semayang. Hati dia terima. Dia tanya pula, ya semayang. Tak apalah aku ada ni. Aku tunggu tempatmu. Dia tolong pula. Tapi dia tak semayang. Tapi ada orang dia tak semayang. Ke mana dia? Dia semayang. Gitu lah. Nyusah orang je. Becil dah bunyi. Ada ni. Dia punya orang semayang. Semayang tak semayang. Sepetula je dia kata. Petula je, susah petula je mayat tak semayang tu. Ada orang benci. Dia tak semayang. Dan dia benci kepada semayang. Dia tengok orang semayang tu gitu lah. Macam ginilah.
ada orang perempuan dia tak tutup aurat, tapi dia minat tengok kawan dia tutup aurat. Dan dia bercita-cita, insya-Allah lah, nantilah. Nantilah dia kata dia nak kenang juga pakai tudung ni, kenang dia kata. Mana dia kenang. Dia terang-terang sekali-sekali buat dia kenang. Walaupun dia tak pakai tudung tapi dia kenang. Ada orang dia tak pakai tudung, dia tengok apa pakai tudung tu, dia rimah, dia panah. Dia rasa panah. Padahal dia tak pakai tudung. Dia rasa kawan dia ni Allah pakai tudung, dia jadi rasa panah. Ada seumpama gitu. Padahal ni orang yang derhaka pada Allah ni tak sama hati dia. Sama juga orang yang tak minat pada ilmu ni, ada orang okey belajar lah. Dia pun buat atur kuliah tapi dia tak mau belajar. Ada orang tak, dia tak mau belajar dan dia benci pada orang belajar, dia benci pada orang mengajar. Gitulah. Tak boleh tu. Orang ni kadang-kadang ganggu majlis ilmu, ikut kehendak jahil dia. Biasalah tu mana-mana pun. Dia tak minat. Sebab apa? Dia kira macam Allah susah elok. Dia pasti susah ilmu agama ni. Dia belajar ilmu dunia belah-belah tahun, tak ada sekali pun kata susah. Ada dia. Dia belajar ilmu dunia belah-belah tahun, tapi belajar ilmu fadha'il dia kata susah. Bahagian dia gitu. Bahagia celaka tuan tetap dah pada azal. Baik mana ta'ah syurga ketetapan azali, jahat, kufur dan maksiat neraka ketetapan azali. Waktu jelas rukuk iman keenam. Hak Nabi bersabdanya, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu minan nar minal jannah. Nabi kata tidak ada kalangan kamu daripada seseorang malaikat telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun tempat kembalinya syurga. Tuan tetap dah. Neraka tuan tetap dah. Syurga tuan tetap dah. Sahabat pun tanya, afala nattakilu ala kitabina, lepas kami ni pakai serah kepada ketetapan kami lah. Nabi pun jawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata, beramallah kamu, maka tiap-tiap dari kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan bagi kamu tu celaka, mudah je dengan amalan celaka. Kalau Tuhan jadikan kamu tu bahagia, mudah je melakukan amalan bahagia. Nabi bersambung hadis tu panjang. Wa amma ahlus sa'adah fa yassiruna li amali sa'adah wa amma ahlus syaqawah fa yassiruna li amali syaqawah. Nabi pun baca fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna, ayat Quran. Nabi kata ada pun orang yang ahli bahagia. Siapa ahli bahagia? Ahli syurga. Maka akan dipermudahkan bagi amalan ahli bahagia. Mudah je untuk belajar akidah untuk dia beriman. Mudah je belajar mufadha'il fiqh untuk menjadi orang beramal soleh, syurga. Dan mereka yang ahli celaka, maka dipermudahkan bagi amalan celaka. Pegangan salah pun relax je. Semayang puasa tanpa ilmu fiqh tasawuf pun relax je. Mudah je dianya buat amal gitu. Mudah je mari berjemaah semayang fardu, semayang sunat, mudah je. Tapi macam nak akidah salah celaka. Macam mana dengan fiqh? Semayang tak sah dekat celaka. Dah hati macam mana? Riak je takabur, celaka. Mudah je dengan amalan ahli celaka. Kalau Tuhan takdirkan pada azab, dia ni adalah orang ahli neraka. Itu je. Waktu Nabi kata tegang, Tuhan tetap dah neraka ataupun syurga. Jadi kalau Tuhan takdir pada azab, dia orang bagi ahli syurga, Tuhan akan permudahkan jalanan ahli syurga, jalanan orang yang ahli bahagia, ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Sekongkongnya fadha'il tauhid fiqh tasawuf mudah sangat-sangat je, sedikit sangat-sangat. Mudah je. Senang je. Tenang je. Relax je. Salah bertaubat. Tapi orang hak Tuhan takdirkan celaka ni kok, pegangan salah. Oh kalau gitu kok tak ada benda kita ni. Dah dia belajar kemudian, dia sedar pegang dia salah. Lepas tu apa? Bertaubat lah.
Bukan nak bertaubat, dia mahu orang mengajar pula. Seolah-olahnya orang mengajar tu tuju ke dia. Ni akidah ni nak tuju ke siapa? Kalau semayang dia tuju tau. Tadi saya semayang berjemaah tadi, ada seorang sebelah saya pakai baju warna bergiam-giam. Siap kita buat baju. Dia pakai kopiah warna sekian-sekian. Semayang dia berak sungguhlah, garu-garu. Bergerak lebih dari 3 kali ni. Batal semayang ni. Siapa sebelah saya buat tadi? Hok pakai warna ni. Tak ada orang cerita, tapi maknanya hok tu boleh nampak. Orang mengajar pun boleh sentuh dalam mengajar. Orang semayang gini-gini dia boleh sentuh. Mana dia boleh peringat. Sebab dia tengok hak iman akidah ni, pegangan betul dengan salah, siapa nampak? Tak ada orang nampak. Tak dituju siapa-siapa. Tapi dia pegang akidah salah, bila mengajar, barang siapa yang berpegang, kitab beritahu ni. Contohnya yang saya berpegang perkara jahat, bukan qada Allah, Mu'tazilah. Ini akidah yang sesat, khilaf pada kafir. Dia berpegang memang hak jahat bukan qada Allah. Orang kata kita lah tu. Jadi kita ni tak ada benda lah. Tak ada benda lah kalau tak bertaubat. Bertaubat ni. Marah pula. Ditanya dah kawan-kawan dia yang lain. Semuanya pegang gitu belaka. Hak jahat bukan qada Allah. Neraka habis ya. Hak neraka lah kalau tidak bertaubat. Bertaubat ni. Bukan nak bersyukur. Lepas tahu akidah tu salah, dia marah. Sebab apa? Sebab dia beranggapan dia ni memang hebat dah. Ahli syurga dah. Duduk mari cerita fadilah kan? Fadilah. Wa amani. Fadilah ni pun wa ama. Dia dapat syurga dah ni. Akidah macam mana? Tak belajar. Itu orang celaka. Tu dalam kitab Minhajul Abidin, orang beramal tanpa ilmu ni tidak dapat melainkan kecelakaan dan penat lelah saja. Itu kata Imam Ghazali. Beramal tanpa ilmu, celaka, penat lelah saja. Kecelakaan. Kecelakaan yang paling besarnya akidah salah. Tapi tuan tetap daripada azal, bahagian masing-masing. Ada ni. Maknanya kalau kita nasihat, orang tak mau pakai, tak usah duduk terasa lah. Jangan duduk kecewa pula putus asa sebab gitu je lah. Jangan main kawan sebaik-baik kawan, adik-beradik sebaik-baik adik-beradik. Kan adik-beradik ni kan ada hak rapat tu, ada hak kurang rapat, ada hak tak join, kan gitu kan. Mana adik-beradik yang paling rapat, daripada budak yang paling rapat. Kerana nasihat belajar fardhu ain ni boleh jadi renggang kawan, boleh jadi renggang adik-beradik. Apa gitu no? Nasihat sebelum belajar fardhu ain, dia anggapkan bahawa kawan dia, adik-beradik kata dia jahil. Nasihat je sebelum belajar fardhu ain. Kamu kata aku jahil lah. Padahal kawan baik, adik-beradik tahulah jahil ke tak jahil. Nasihat sahaja. Sebelum belajar fardhu ain dikata macam-macam. Bahagian masing-masing. Nasihat itu syariah. Ada ni. Mengajar itu syariah. Hakikinya tuan tetap dah segala-gala pada azab, baik, iman dan taat, ahli bahagia, ahli syurga, jahat, kufur dan maksiat, ahli celaka, ahli neraka, semua telah ditetapkan pada azal. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, Nabi kata. Fahamalah. Kamu akan dipermudahkan bagi tempat, jadikan bagi kamu, gitu je. Kalau Tuhan jadikan pada azal, ahli syurga, ahli bahagia, mudah je kepada iman dan amal soleh. Kalau orang yang ahli celaka ni, awak tak tahu je. Ini kita cerita orang Islam ni, terkadang semayang bang tak tinggal ni. Adakah semestinya dia orang bahagia? Orang bahagia, orang yang beriman dan beramal soleh. Orang semayang serta dengan iman, orang semayang serta dengan ilmu fiqh, beramal soleh. Orang semayang serta hatinya ikhlas atau amal soleh. Itu baru semayang sebenar. Semayang tanpa akidah, semayang tanpa ilmu fiqh tapi ilmu tasawuf, tu celaka. Semayang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, hukumnya tak semayang. Tapi bahagian masing-masing. Cerita gajah rimau pun gitulah jadi. Ada kita cakap Allah dia tu cerita gajah rimau pun, tapi ada jangan gitu lah. Biasalah dia semayang bandok, semayang lah.
semayanglah, duduk nasihat ada je. Cerita je rimah apa tak tahu je. Sama juga. Semayang dah. Belajar fardu ain tu. Belajar fardu ain tauhid pertama sekali. Dia ada je. Gitulah. Cerita gajah rimah pun hakikinya ketetapan bahagian masing-masing. Mana perkara baik datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Perkara jahat datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Allah menjadikan akan barang yang ia kehendak. Sifat iradah mustahil Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Yang bicara sekarang, tapi kita masih lagi ulang hak terdahululah. Hak mustahil Allah menjadikan sesuatu daripada alam, tapi Allah tidak kehendak. Mutazilah berpegang pekerjaan yang berlaku Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Mustahil sama sekali. Tertudak sama sekali Allah menjadikan akan barang yang ia tidak kehendak. Tertudak sama sekali. Apatah lagi Tuhan menjadikan barang yang hamba kehendak, yang Tuhan kehendak lain, tapi hamba kehendak lain. Allah menjadikan barang yang hamba kehendak. Allah kehendak pada azal, dia buat maksiat tempat joget, tapi hamba ni bebas memilih pula pergi masjid. Allah pun buat apa yang hamba kehendak, Allah tinggal apa yang Allah kehendak sendiri. Itu lagilah mustahil. Sebab kehendak Allah putus belah kedah. Mustahil berubah sama sekali. Sampai masa Allah menjadikan akan barang yang Allah kehendak, baik ataupun jahat. Dan demikian lagi mustahil atau Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia akan suatu dan alam serta zuhul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.